Subtopik seterusnya adalah allowable stress. Okey, apa yang kita maksudkan dengan allowable stress? Okey, kalau pelajar masih ingat, kita ada belajar berkenaan dengan graf stress strain. Okey, graf stress strain. Okey, di mana apabila sesuatu bahan diuji dengan tensile stress, tensile test, dia akan mengalami dia akan mencapai satu titik yang dinamakan sebagai yield point. Yield point. So di titik yield point ni adalah titik maksimum untuk sesuatu bahan itu kembali kepada bentuk asal. So dalam kes ni, sebelum kita nak reka bentuk sesuatu design ataupun kita nak uji sesuatu ketahanan bahan, contohnya ada satu plate ni, katakan kita nak apply plate ni untuk kita gunakan sebagai satu struktur yang akan menampung satu beban. So kita tak boleh design dia punya maximum load. Katakan saya nak apply load untuk plate ni, kita tak boleh design plate ni sehingga dia mencapai, kita tak boleh nilai sehingga dia mencapai kepada yield point. So maksudnya katakan maksimum, katakan yield point untuk untuk point ni, katakan dia punya yield point-nya adalah ataupun yield stress-nya adalah 200 megapascal. So saya tak boleh design plate ni, saya kata plate ni dia boleh capai 200 megapascal. Sedangkan ini adalah dia punya yield point dia ataupun yield stress dia. Saya kena design supaya plate ni hanya boleh menampung stress sehingga 180 pascal. Ini contohnya. So sebab apa saya kena design dia punya allowable stress. Ini yang saya nak tekankan topik allowable stress. Sebab apa? Walaupun dia boleh tampung sehingga 200 megapascal, tetapi saya perlu design stresnya boleh tampung sehingga 180 megapascal saja. Yang dinamakan sebagai allowable stress. Sebab apa? Baki 20 megapascal ini saya kena consider dia sebagai safety factor. Ataupun factor of safety factor. So mana-mana engineer pun kalau dia nak design sesuatu bahan ataupun struktur yang boleh menampung bahan, menampung beban, so dia tak akan design dengan kemampuan 200 megapascal. Dia tak akan design based on yield stress. Dia akan create satu allowable stress yang lebih rendah daripada yield stress. So perbezaan antara dia allow 180 saja walaupun kemampuannya boleh capai sehingga 200. Tapi dia tetap kurangkan sedikit untuk dia consider sebagai factor of safety. Factor of safety. So inilah yang saya maksudkan sebagai allowable stress. Allowable stress. So analoginya mudah. Katakan awak nak pergi ke KL. Awak perlu sampai di KL pukul 10 pagi. Awak perlu sampai di KL 10 pagi. Maksudnya awak ada meeting pada 10 pagi. Katakan perjalanan ke KL mengambil masa 2 jam. So awak boleh gerak pukul 7.55. Dan awak akan sampai 9.55 pada standard masa. Awak hanya ambil dia punya factor of safety 5 minit saja. So ianya sangat berisiko.
Okey. So apa yang terbaik adalah kita tingkatkan dia punya factor of safety dia mungkin setengah jam. 30 minit. Maksudnya jika berlaku kemalangan ke awak ataupun ada jam yang di luar jangka, awak still boleh sempat awal. Ataupun awak boleh awalkan gerak pukul 6 pagi. 6 pagi awal sangat. Mungkin awak boleh gerak pukul 7 pagi. Dan awak akan estimate sampai pukul 9 pagi. So ada 1 jam. Okey. 1 jam factor of safety. Awak sampai awal lebih selamat. So analoginya sama juga seperti yang kita belajar dalam allowable stress. Okay. Dia konsep yang sama. Okay, konsep yang sama. Maksimum memang dia boleh, dia maksudnya sebelum dia fail tu, dia bukan fail, dia sampai yield point dia adalah 200 megapascal. Tapi kita kena create satu allowable stress, okay, sebagai langkah selamat, factor of safety. Contohnya saya create 180 megapascal. So based on factor of safety. So di sini kita belajar tentang allowable stress dan factor of safety. Okay. So allowable stress, apply load that is less than the load the member can fully support. Okay, maximum load. So one method of specifying the allowable stress, allowable load for the design or analysis of a member is use a number called the factor of safety. So ini yang saya telah terangkan tadi. Okay, di mana factor of safety ini sama dengan dia punya limit fail bahagi dengan dia punya allowable load yang dibenarkan, ataupun force yang menyebabkan dia fail bahagi dengan F allowable. Maksudnya yang dibenar, yang ni limit fail, yang ni adalah allowable force yang dibenarkan. Okay, so itu adalah factor of safety. Okay, so untuk stress pun sama. Okay, so untuk stress, factor of safety sama dengan stress, yield stress sama dengan allowable stress. So kalau untuk shear stress pun sama. Okay, ini formula, ini unit untuk shear stress. Okay. So untuk shear stress, safety factor-nya adalah Fs sama dengan shear stress, yield shear stress, okay, bahagi dengan shear allowable stress. Okay, so kita dapat dah value dia punya factor of safety. Okay, so bagaimana, kenapa ia diperlukan? Seperti yang saya tunjukkan, apa saya telah terangkan tadi. Okay, ilmu ni kita tak boleh tahu kira saja, tapi kita kena tahu apa tujuan ilmu ni dibelajar. Kita belajar apa tujuan dia. So ianya untuk safety. Okay, factor of safety. Itu allowable stress. Okay, so kita proceed kepada latihan. So allowable stress, factor of safety mesti lebih besar daripada 1. Okay, mesti lebih besar daripada 1. So means yield ni nilai dia mesti lebih tinggi daripada allowable stress. Okay, kalau allowable stress lagi tinggi daripada yield, memang jahanam lah. Apa ni design awak memang patah, memang patah, putus dan fracture dan sebagainya. That's why yield ni mesti lagi tinggi daripada allowable. Maksudnya yang kita nak benarkan stress tu mesti lagi rendah daripada yield, barulah dia selamat. Okay, so kita proceed dengan satu contoh latihan. Okay, so kita buat satu contoh latihan. So dalam kita nak menyelesaikan berkenaan dengan stres dan sebagainya ni,
So dia, kita akan masuk sedikit satu teori, iaitu dipanggil statically intermediate axial load member. Okey, di mana apabila ada satu body ini ataupun ada satu rod ni, okey, dia dikenakan force, okey, tetapi di hujung rod ni dia fix, okey, dia fix, okey. So secara teorinya dia tiada pemanjangan, okey, sebab dia dah fix, dia tidak panjang, okey. Tetapi kita dapat terbitkan macam mana kita nak keluarkan satu formula daripada teori ni, okey, iaitu kita akan assume dia, okey, pemanjangan sama dengan force, okey, darab panjang asal bahagi dengan surface area darab Young modulus. Okey. So dia punya terbitan formula ni panjang. Jadi untuk memudahkan awak, okey, ini adalah key point untuk teori ni, okey, iaitu deformation atau pemanjangan sama dengan force darab panjang asal bahagi cross section area darab Young modulus E. Okey, modulus of elasticity. Okey. So kita proceed dengan satu contoh yang simple. Okey. A steel rod is 2.2 meter long. Okey. Ada satu steel rod. Okey, panjangnya 2.2 meter. Okey. So mass not stretch than 1.2 mm. Okey. Awak boleh nampak kan, dia tak boleh stretch lebih 1.2 mm. Okay, dia punya limit stretch dia. Dia tak boleh panjang. Dia tak boleh panjang lebih daripada 1.2 mm. Okay. When a 8.5 kN load is applied to it. Okay, dia tak boleh panjang 1.2 mm apabila 8.5 kN load bertindak ke atas ni. Okey, bertindak ke atas ni. So, force-nya adalah 8.5 kN. Okey. So, diberi dia punya Young modulus ataupun modulus of elasticity E sama dengan 203 Pascal. Okay. So, determine the smallest diameter rod which should be used. Okay. And the corresponding normal stress caused by the load. So dia nak bagi tahu, dia tanya apakah the smallest diameter rod yang kita boleh gunakan, okey, untuk situasi ni. Okey. So dia bagi pasti rod panjangnya 2.2 meter. So dia nak pastikan yang ianya tidak stretch lebih daripada 1.2 mm apabila 8.5 kN load is applied to it. So dia beritahu properties material ni yang modulus dia adalah 203 Pascal. So bagaimana kita nak calculate berapakah diameter paling kecil yang boleh kita apply dalam situasi ni supaya dia dapat capai kehendak soalan ni lah. Okay, kehendak soalan ni. So step yang pertama adalah, okay, kita kena merujuk kepada formula yang saya telah tunjukkan tadi. Okay, di mana deformation sama dengan force darab panjang asal bahagi cross section area darab dengan Young modulus. Okay, Young modulus. Okay, so kita boleh pecahkan. Okay, dia nak smallest diameter, okey, diameter yang paling kecil. Okey. So dalam formula ni, okey, apakah info yang kita ada? So kita ada info deformation 1.2 mm. So kita ada load sama dengan 8.5 kN. So kita ada dia punya panjang asal 2.2 meter. So kita ada
E, dia punya modulus 200 megapascal. Tetapi untuk A, kita tak ada. Okey. A kita tak ada sebab A inilah yang kita nak tentukan dia punya diameter. Sebab A sama dengan pi D kuasa 2 bahagi pi. So dalam situasi ini, kita cari dulu nilai A untuk strain rod tu dulu. Okay. A sama dengan P darab L bahagi delta darab E. Okay, so 8.5 darab 10 kuasa 3 Newton. Okay, darab panjang asal sama dengan 2.2 meter bahagi dengan dia punya elongation ataupun pemanjangan yang dibenarkan hanya 1.2 darab 10 kuasa negatif 3 sebab saya convertkan dia kepada meter. Okay, darab dengan E 200 darab 10 kuasa 9 pascal. Okay. So apabila telah darab, maka kita akan dapat 77.92 darab 10 kuasa negatif 6 meter square. Okay. So ini A yang kita dapat. So daripada A yang kita dapat, kita boleh cari nilai D dia. Okay. So D sama dengan 4 darab area bahagi dengan pi square root. Okay. Square root. Okay. So D sama dengan 4 darab 77.92 darab 10 kuasa negatif 6 bahagi dengan pi. So dapatlah diameter. So diameternya adalah 9.96 mm. Okey. Dapat 9.96. Okey. Seperti dalam soalan, seperti dalam jawapan dalam slide. Okey. 9.96. Okey. So ini mm. Okey, kalau awak nak tulis dalam unit meter pun boleh. So nanti sebab kita calculation kita akan dapat dalam unit meter, tapi saya terus convertkan kepada mm terus. Okey, saya terus convertkan kepada mm. Sebab kita nak dapatkan apa value yang mudah kita sebutlah. Okey, mudah kita sebut. 9.9 ataupun 9.96 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Okey, so ini adalah smallest diameter yang kita boleh suggestkan, okey, supaya stretch ni tidak lebih daripada 1.2 mm. Okey. So untuk soalan kedua pula, okey, soalan kedua the corresponding normal stress caused by the load. So ini simple saja. So corresponding normal stress sama dengan force bahagi dengan area. Okey. So force sama dengan 8.5 darab 10 kuasa 3 Newton bahagi dengan area. So area adalah 27.92 darab 10 kuasa negatif 6 meter square. Okey. Dan dia akan dapat 109.1 megapascal. So ini adalah contoh calculation di mana kita apply, dia ada strain, dia ada force, dia ada Young modulus. Okay, so ini adalah calculation dia. Okay. Okay, untuk example seterusnya, okay, two gauge mark are placed exactly 250 mm apart on a 12 mm diameter aluminium rod with
okay, yang modulus equal to 70 gigapascal and an ultimate strength of 110 megapascal. So knowing that the distance between the gauge mark is 250.23 mm after a load is applied. So determine the stress in the rod and the factor of safety. So baca sekali memang susah nak faham juga. Jadi awak kena buat sedikit illustration lah. Okay, sedikit illustration. Okay. So ada satu, okay, lukis satu rod. Okay, lukis satu rod. Okay. So ini ada dua, awak consider sebagai dua gauge lah. Ya, tak straight saya lukis. Okay. Awak consider dia ada dua gauge lah. Okay. So ni bukan rod pun, tapi kita consider sebagai ada dua gauge mark. Okay. So dia punya panjang asalnya adalah 200 mm. So dia punya diameternya adalah 12 mm. Okay. So dia punya yang modulus untuk material ni adalah E equal to 7 gigapascal. Okay. Then dia punya ultimate strength. Okay, ultimate strength. Okay, ultimate strength ni apa? Okay, kalau awak ingat lagi graf yang tensile test tu, dia ada ultimate strength. So dia boleh kita consider dia sebagai yield strength dia. Okay, dia punya limit dia lah. Okay, limit dia. So yield stress sama dengan 110 megapascal. Okay. So knowing that the distance between the gauge mark is 250.23 mm after a load is applied. Okay. So apabila load di apply, so dia ada berlaku tension sedikit dan berlaku pemanjangan sebanyak 0.23 mm. Okay. So determine the stress in the rod. Okay, the stress in the rod. So simple saja. Okay, sangat simple. So dia punya elongation dia adalah 250.23 minus 250 mm. So kita akan dapat dia punya elongation 0.23 mm. Okay. So dia nak tanya stress. Okay, stress in the rod. Okay. So kita listkan formula yang kita ada dulu. Okay. So strain sama dengan elongation ataupun deformation bahagi dengan panjang asal. Okay. So strain sama dengan stress bahagi dengan yang modulus. Okay. So kita boleh samakan, okay, kedua-dua persamaan ni kita combine dia. Okay. Deformation bahagi dengan panjang asal sama dengan stress bahagi dengan yang modulus. Okay. So stress sama dengan elongation darab yang modulus bahagi dengan panjang asal. Okay. So elongationnya berapa? Okay, elongationnya adalah 0.23 mm. 0.23 mm. Okay. So yang ni kita boleh convert terus kepada meter. Okay. 0.23 mm saya convert terus kepada meter. So dia akan jadi 0.23 darab 10 meter. Okay. So darab dengan yang modulus. Okay, 70 darab 10 kuasa 9. Okay.
dan bahagi panjang asal. So panjang asal dia 200 mm, 200 darab 10 kuasa negatif 3. Saya convertkan dia kepada meter. So darab lah. Okey. 3 darab 79 bagi. Okey. So kita akan dapat okey 64.4 megapascal. 64.4 megapascal. So dia akan dapat 64 ni 64.400.000. So nanti awak boleh convert, dia akan jadi 64.4 megapascal. So ini adalah stress yang kita dapat daripada example ni. Okay. So kemudian adalah the factor of safety, Fs. Okay. So the factor of safety ni formulanya adalah stress yield bahagi dengan allowable stress. Okay. Stress yield bahagi dengan allowable stress. Okay. So dalam situasi ini, dalam situasi ini stress yield ni adalah ultimate strength ni. Okey, ini adalah stress yield dia. Okay. 110 megapascal, 110 darab 10 kuasa 6. Okey, bahagi dengan allowable stress. So allowable stress ni kita consider dia yang ni Okey, 64.4. 64.4 darab 10 kuasa 6. So kita akan dapat dia punya factor of safety. Okay. So 110 bahagi dengan 64.4. So sama dengan 1.708. So ini adalah factor of safety. So seperti yang saya dah maklumkan tadi, factor of safety mestilah lebih besar dari 1. Okey. So tamat untuk contoh ini. Okey, subtopik terakhir dalam stress and strain adalah thermal strain. Okey, thermal strain. Kita dengar nama pun kita dah tahu. Okey. Dia ada thermal strain ataupun deformation yang disebabkan oleh thermal haba. Okey. So contohnya simple saja. Topik ni sangat straightforward. Okey. Ada satu rod. Okey. Dan awak bagi satu heat kat dia. Katakan 60 degree C. So secara sainsnya ataupun fiziknya rod ni akan mengalami pemanjangan disebabkan perubahan suhu tu lah. So dia ada molekul-molekul dia akan akan mengembang. Saya pun nak lupa dah terms dia. Okey. So dia akan berlaku perubahan bentuk ataupun dia berlaku thermal strain lah. Okey, thermal strain. Okey, so dia punya definitionnya untuk thermal strain, a change in temperature can cause a material to change its. So thermal strain ni adalah deformation yang berlaku disebabkan oleh perubahan suhu. Okey, perubahan suhu. So secara generalnya apabila suhu tu meningkat, so material tu dia akan mengembang. Okey. Dan suhu tu apabila dia menurun ataupun decrease, so material tu akan contract. Okey. So ini secara sainsnya lah. Okey. So apakah formula untuk thermal strain? Okey, perubahan thermal ataupun deformation of thermal. Okey. Thermal strain sama dengan linear coefficient of thermal expansion. Okey. Ini dia ada perkali dia. Okey. Darab perubahan suhu darab panjang asal. So sangat simple. Okey. Thermal strain sama dengan linear coefficient of thermal expansion. Okey. Darab perubahan suhu darab dengan panjang asal. Sangat simple. So kita proceed dengan satu contoh. Okey, ini teorinya awak boleh
baca sebagai makluman tambahan. Okey. Seperti yang saya explain juga. Okey. Okey. So saya bagi satu contoh simple example. Okay, a metal bar has an original length of 2 meters and an expansion coefficient of 0.01. So if you heat it up from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius, by how much will the length change? Okay. So ada bar, metal bar ni panjang 2 meter. Okay, asal awak heat daripada 27 degree C ke 37 degree C. So berapa dia punya perubahan panjang? So thermal strain sama dengan apa ni, expansion coefficient ataupun nama linear coefficient of thermal expansion. Okey, dan kita darab dengan perubahan suhu yang kita darab dengan panjang asal. So 0.01, so darab perubahan suhu 37 tolak 27, darab dengan panjang asal 2 meter. So dapatlah kemanjangannya. Okey. 0.01 darab 10 darab 2. So dia akan memanjang sebanyak 0.2 meter. So ini adalah perubahan panjang dia. 0.2 meter. Okey, dan panjang akhirnya adalah 2 tambah 0.2 meter sama dengan 2.2 meter. Okey. So itu adalah basic untuk thermal expansion. Okey. So kita akan belajar basic saja untuk thermal expansion. Okey, so itu saja topik untuk itu saja subtopik untuk bab 1 iaitu stress and strain.